Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari Sabtu, Jun 5 hari bulan 2021. Kita masih berada dalam suasana lockdown, masih berada di rumah. Alhamdulillah, very good. Stay at home, ya. Dan saya harap anda semua dah sihat, ataupun yang sihat bertambah sihat. Yang belum sarapan, pergi mencari sarapan pagi. Ya, tak boleh dine, tetapi kita boleh beli kat luar bawa balik rumah, ya, kontrol. Alhamdulillah. Okey, hari ini Sabtu. Saya ingin berkongsi tentang iaitu yang keempat, poin yang keempat dan kelima dan sebagai penutup. Kita dah sentuh lebih tentang stres for the past few days. Kemudian pemakanan seimbang. Kita dah sentuh tentang kekurangan kata waktu rehat yang boleh menyebabkan kita ni imun kita down. Dan hari ini iaitu obesity dan senaman. Baik, bila sebut tentang obes, saya minta maaf banyak-banyak ujung kaki, ya, walaupun kurang rambut, ya. Very sensitif. Ini perkataannya very sensitif kepada mereka yang obes. Tetapi saya percaya, saya yakin mereka yang obes, mereka pun ada niat yang murni pada mempunyai hajat, ya, matlamat untuk lebih cantik, lebih slim, untuk lebih ringan badan, pergerakan sebagainya. Sebenarnya jangan berputus asa, ada cara dia. Ya. Tetapi yang saya sedih iaitu, ya, apabila melihat, ya, seseorang itu obes, ya, mereka sebenarnya kalau tak ubah, kita akan mengasih mencipta berbagai-bagai penyakit. Bukan hanya pada antibody badan kita akan rosak, bukan hanya pada immune system kita akan down, ya, malahan kita akan dapat menempah berbagai-bagai penyakit. Ya, sorry to say lah, daripada atas sampai ke bawah, the whole body kita akan menghadapi bermasalah, termasuk penggerakan kita. Nah, ya, saya care for you, saya love you all, ya. Saya terima kasih, saya berkata tak ada pandang hina atau pandang rendah. Saya cuma mencadangkan, memberi jalan macam mana kalau kita nak overcome this matter sebenar. Okey, yang pertama kepada setiap obesity, ya, daripada atas cerebrovascular disease, kita akan juga impede kita punya spinal cord di belakang ini, penggerakan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita akan menghadapi masalah tidur, sleep apnea atau berdengkur. Dan selain pada berdengkur, kita oleh kerana kesempitan lemak-lemak dalam organ kita, dalam badan kita, penggerakan blood circulation, pergerakan sistem kita, organ kita tak begitu baik, kita akan mendapat satu lagi penyakit iaitu darah tinggi, hypertension. Ya, selain pada hypertension, kita punya movement, pergerakan kita akan terjejas. Maka kita jumpa doktor kata kita ada arthritis, osteoarthritis, dan tambahan pula bila dah obes kita akan dapat penyakit gout juga. Okey. Dan salah satu penyakit yang saya risau bagi orang yang obesity ini, daripada pengalaman saya lah, dah lama dalam bidang ni sebenarnya, salah satu penyakit yang dihadapi iaitu hepatobiliary, iaitu fatty liver, ya, senang cerita fatty liver atau lemak di bahagian kita punya hati tu. Dan kos sebenarnya saya pernah jumpa ada beberapa kes, ya. Kos dia bila rujuk di medical center, 100,000, 200,000 you have to orang kata spare untuk buat operation tentang fatty liver ni, ya. Dan akhir sekali very commonly iaitu diabetes mellitus ataupun kencing manis. Maka itu, ya, bagi yang obesity, ya, sebenarnya boleh turun. Do some workout yang kita akan sentuh lepas ni, cara macam mana, cadangan yang saya akan sentuhkan, ya, supaya turun kita punya dapat kawal kita punya BMI, body measurement index ataupun jisim badan kita ni kepada keadaan yang normal. InsyaAllah you work out for it. Okay, pergi lakukan sebenar benda-benda macam ni. Baik. Yang pertama cadangan saya, ya, saya harap you boleh terima, anda boleh terima, ya, tak kiralah yang muda, remaja, yang retua pun boleh, ya. Cuba buat workout. Right. Yang pertama, ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup artinya yang semalam saya sentuh tentang pemakanan. Daripada pagi sampai malam, mana ada orang tak makan? Semua makan buat. Kadang-kadang dalam tidur pun mimpi makan. Alright, so makan. Boleh makan, boleh menikmati hidangan, tetapi nasihat pada saya, semalam pun saya nasihat, setengah suku-suku. Setengah suku-suku.
iaitu setengah tu lebih kepada yang warna-warni hijau color, iaitu sayur-sayuran buah-buahan. Ya, nikmatilah sebenarnya, kerana dalam sayur-sayuran buah-buahan ini tak jemu-jemu saya mengatakan bahawa tinggi zat galian, mineral, enzim, semua ada, kromium semua ada ke dalam dia, ada sebenarnya. Ya, then baru kita cari yang kuarter suku, iaitu karbo dan protein. Ubah yang ni dulu. Cuba. Memanglah lihat, ada orang dia tak pernah makan sayur termuntah, terkeluar balik. Sebenarnya itulah kelebihan dia. Ya. Kalau kita rujuk banyak kepada Astro lah, ataupun kita tengok National Geographic, ataupun dari budaya makan minum, penyediaan culinary, ya, banyak Mak Saleh tunjuk macam mana the beauty of orang kata veggie dan juga fruits, the colour of fruits dan sebagainya. Saya dah sentuh semalam. Okay? So saya tak payah sentuh hari ni banyak sangat. Yang kedua, tukarkan gaya hidup. Kalau selama ini kita bangun pagi, sarapan, tidur, nonton, tengah hari, makan, baring, tidur, makan, tidur, makan, tidur. So from now on, kalau boleh kita keluar dari rumah. Ya, tak usah pergi jauh, depan rumah saja kita boleh buat aktiviti senaman. Yang di mana saya akan sentuh selepas ni. Buat setengah jam, no problem. Tak ada masalah. Setengah jam, ya, bukan buat sampai berjam-jam. Tak payah. Okay. Seterusnya, cut down ataupun kalau boleh kita potong tabiat merokok ataupun vape. Allah Ta'ala dah ciptakan, dah anugerah pada kita, dah beri, pinjam segala-galanya, cukup sifat dalam organ cukup. Okay. Tujuan utama paru-paru adalah untuk inhale, hidup, ya, bernafas oksigen yang cantik, yang bersih. Dan diberinya oksigen itu kepada jantung. Dan jantung pula dengan combination of oksigen dengan blood lagi yang lain akan circulate the whole body system, memberikan zat nutrient to your body. Bayangkan kita masukkan carbon monoxide, what happen? Okay, so kalau boleh kita cut down. Saya juga seorang perokok at one time. Ya, tapi tahun 1998 saya berhenti totally hinggalah ke hari ini. Ya, I was a great smoker before. Lucky Strike, Pall Mall during my time. Ya, so break it. Jangan kata tak boleh berhenti, bohong lah. Bulan puasa boleh berhenti, takkan tak boleh berhenti serokok. Ya, ini semua pengaruh-pengaruh kat luar. Okey, lupakan. Kita go. Next step, selalu jumpa doktor ataupun nutrition, dietitian untuk buat pemeriksaan. Ya, gradually buat. Kemudian kurangkan gadget. Ini satu permainan, ya, handphone, laptop dan sebagainya. Kita spend hours and hours kita duduk. Bila kita duduk terlalu lama, salah satu fizikal ataupun anggota badan kita yang akan kembang ni bagian ini, bagian kitanya pinggul. Sebenarnya tak heran kalau kita perhati sekarang. Minta maaf lah begitu. Saya bukan suka tengok punggung orang. Tapi kalau kita tengok sekarang, Masya Allah, punggungku semangat. Macam-macam bentuk ada. Ya? Ada yang boleh letak cawan kat belakang pun ada. Kan duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama tengok TV, menonton TV sambil kunyah dengan snack, dengan makanan, dengan segera, dengan fast food, dengan garam, gula masuk dalam badan, masuk dalam mulut kita. Masya Allah, kita killing ourselves. Ya, so kurangkan main gadget. Dan untuk itu kurangkan kegemukan. Elakkan manis-manisan pada pagi sampai ke malam. Ini pagi dah dengan teh tarik, dengan gula tinggi, manisan tinggi. Ya, lepas tu dengan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak. Gula sebenarnya kalau Mak Saleh refer to the white, refer sebagai white poison. Dia pembakar pada penyakit, especially cancer and all the chronic diseases. Sudah tu pula kita bantu, kita masukkan pula, kita minum air tin. Tak kira apa brand sekalipun lah. Cuba kita buat research, kita study sikit lah, rajin-rajin. Kita survey. Setiap tin tu ada 12 sudu gula, 15 sudu gula. Masya Allah. Ya.
Cuba tengok apa yang ada dalam bubble yang trending sekarang. Orang suka makan bubble. Tengok berapa jenis gula. No wonder obesity. No wonder bahagia-bahagia penyakit. Muda-muda dah ada darah tinggi. Muda-muda dah ada kencing manis. All the fast food, all the junk food. Okay? So, itu the obes. Baik. So, kepada anda yang obesity, ini sebagai cadangan nasihat sajalah. Ya? Jangan marah. Dan ini yang akhir sekali, senaman. Senaman ni sebenarnya salah satu daripada aktiviti yang menguntungkan kita. Yang menguntungkan kita, partner kita, keluarga kita. Kita bukan hanya sihat seorang. Partner kita akan sihat, keluarga kita sihat. Bila keluarga sihat, partner sihat, keluarga bahagia. Jangan sebut pasal kebahagiaan rumah tangga kalau berbagai-bagai penyakit. Ya, dan juga sebagai suami. Kalau suami sakit, siapa yang ada masalah? Isteri. Tapi kalau isteri pun ada masalah, suami ada masalah, siapa yang akan timbul masalah? Anak-anak. Right? So inilah yang kelebihan dia orang yang menjaga kesihatan, dan kita sebenarnya diwajibkan berikhtiar. Ini sebenarnya ikhtiar dan usaha. Bila kita ikhtiar dan usaha, insya-Allah bukan riak takbur, Allah Taala akan anugerahkan apa yang kita lakukan. Ya? Baik. Bila kita lakukan aktiviti riadah ini, jadi kalau kita berkata orang Tionghoa, saya pada sekolah dulu, saya kawan dengan orang Cina, saya tengok, mengapa dia pagi-pagi dah ke buluh, dah buat tai chi dengan anak, cucu cicit ikut. Kerana budaya mereka, bila mak bapak, datuk nenek buat, yang anak cucu cicit buat. Itu sebabnya keturunan mereka buat senaman. Ini ongoing proses. Yang kita ni, minta maaf lah, yang kita ni kalau kita duduk makan minum, anak cucu cicit pun serupa juga akan ikut. Itu sebabnya dinamakan penyakit keturunan. Right. Banyak kajian telah membuktikan bila seseorang itu buat aktiviti senaman, ya, saya suka refer kepada Medical Journal US, ya, didapati bahawa 30 to 40%, ya, penyakit-penyakit kanser seperti penyakit kanser kolon, aku tak silap saya, kolon, payudara, prostat, paru-paru dapat dikurangkan berbanding dengan mereka yang ada penyakit yang tak ada buat senaman. Mereka akan mudah dapat penyakit ini. Okay. Dan juga bila kita buat senaman, kita aktifkan jantung kita. Ni, jantung kita yang pump 100,000 kali satu hari. Sistem limfatik kita, ya, yang ada kaitan dengan kita punya immune system. Setiap kelenjar kita daripada atas pituitary sampai ke bawah sini, sampai kita punya adrenalin, pada kita punya uterus dan sebagainya, pada kita punya bahagian testis, semua kelenjarnya akan menghasilkan, orang kata, flow yang cukup cantik. Kita merangsangkan hormon yang perlu dalam badan kita. Ya, hormon, dan juga mempercepatkan kesembuhan, ataupun waktu kita demam sakit, cepat dia pulih. Kerana inilah kelebihan orang yang buat senaman. Baik. Cadangan. Bagi saya sebenarnya, yang ini yang saya amal. Saya kongsi saja pada anda, pada tuan-tuan dan puan. Iaitu setiap pagi, sebelum kita keluar rumah, kita minum apa yang patut dulu. Ya? Kalau tak ada saffron ke, tak ada lemon ke, kata minum barley pun tak apalah, ya, ataupun air suam. Dia panas, suamkan, kita minum 100 ml, kita keluar rumah, kita duduk di bawah pancaran matahari secara percuma vitamin D. Ini Allah Ta'ala dah beri. Badan kita boleh produce vitamin D, tetapi banyak mana? Dan bila kita banyak penyakit atau kita consume macam-macam ubat ataupun suplemen dan sebagainya, dia tak dapat produce dengan secara natural yang baik. So, vitamin D yang paling baik di luar. Free. Buat pancaran matahari. Yang kedua, yang pernah saya berkongsi dalam nano dulu, iaitu pernafasan. Kita latih, kita bina, kita jaga kita paru-paru dengan cara pernafasan melalui hidung. Ya? Kita cuba maintain. Tarik melalui ini. Inhale pada lubang kita, duduk lubang, tarik. Lepas tu lepaskan pada duduk lubang ni balik. Lepas tu kita tutup sebelah, kita tarik. Kita lepaskan pada lubang yang sebelah. Lepas tu kita buat sebelah pula lagi. Ya? Dan the next step, kita inhale daripada sini, kita tarik. Exhale. Okay. Senaman lagi satu. Sementara kita kat luar, di bawah pancaran matahari terbit pukul 8 lebih, ya, sebelum pukul 12, sebelum pukul 10, kita dapat buat senaman ni, senaman mulut, senaman paru-paru, dan lepas tu kita buat tepuk-tepuk.
Dan tepuk-tepuk ni dalam program saya dulu, dalam program nanotron yang pernah saya sentuh, iaitu untuk edaran darah supaya tidak ada serangan jantung, tidak ada blood clot. Ya, kita tepuk-tepukkan tangan kita ni juga resemble macam kita belajar reflexology lah, urutan. Ada kaitan dengan organ dalaman kita, jantung, paru-paru, buah pinggang, ginjal, kita punya ginjal, kita punya sistem reproduktif, peranakan ayah, ibu dan semua ada kat sini. Kita tepuk sampai merah, sampai black. Ya, itu sebab mereka yang kurang buat senam begini, dia akan rasa kebal-kebal tangan, the whole body system. Ya, tepuk tangan, tepuk keli, dada, urut, bahagian perut, bahagian penghadaman, digestion, bahagian buah pinggang, the whole body ke bawah kita tepuk lagi sampai the whole body. Ya, untuk edaran darah. Right? So itu the next one. Kemudian sampai ke atas. Dan kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk kita mengelak daripada penyakit yang kronik. Kalau tidak, kalau tak buat senaman, kalau kita tak lakukan riadah ini, bila kita makin lama makin tua dan kita pun ada berbagai-bagai penyakit, kita akan dapat satu dia kebal-kebal tangan, kebal-kebal kaki. Ya, saya jarang jumpa lah orang kata kalau Tionghoa ada kata kebal tangan, kebal kaki. Yang banyak kebal tangan, kebal kakinya orang kita, especially bila ada darah tinggi, bila ada kencing manis, ya, on medication for years. Alright, so itulah dia pada hari ini sebagai penutup. InsyaAllah kita akan jumpa next week, ya. Dan saya nak anda feedback kepada saya atau beri komen, like, suggest apa dia yang boleh saya kongsi. Saya kongsi secara percuma kerana Allah Taala, tak ada lain tak ada bukan, ya. Dan kepada mereka yang ada nano dekat rumah, make use. Ya, gunakan nano di rumah, satu terapi yang ada 6 dalam 1 termasuk bertungku. So bila kita mungkin tak boleh keluar buat senaman di luar, hujan, duduk di atas nano 1-2 jam, letak suhu 40-50, macam saya 50, saya pergi pada 70, saya onkan pemanasan itu sambil duduk, dia akan berpeluh. Dia akan bantu blood circulation. Bila cantik darah kita, organ kita pun akan cantik. So insyaAllah kita jumpa lain waktu, lain masa, ya. Selamat menjalankan kewajipan MCO duduk di rumah sehingga 14 hari bulan Jun. InsyaAllah terapi nanotron kita akan berfungsi, akan beroperasi semula di Kajang Utama selepas MCO. Ya, doakanlah, ya, kerana saya pun dah lama tak berjumpa dengan ahli-ahli nano dan berkongsi, ya, secara bersemuka dengan ahli-ahli nano. InsyaAllah, ya. So jaga makan minum kita, jaga kebahagiaan rumah tangga kita, Allah jaga kita, kita jaga yang tersayang, isteri, anak-anak, keturunan kita, jiran kita. Itu yang kita doa tiap-tiap hari agar wabak ini, COVID-19 ini, orang kata, terhindar atau jauh sekali. Alright, so insyaAllah kita jumpa lain waktu, lain masa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.